Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih tuan pengacara majlis, yang dihormati tuan pengurusi masjid Datuk Dr. Ihsan dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang dihormati Encik Sulong selaku kita sebut ke kampung lah, dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasanya, pegawai-pegawai syarak, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu program saya di Kuala Lumpur sebelum Covid hari itu, program ini dibuat dalam bentuk sesi soal jawab. Saya jarang nak soal jawab, sebab nanti soalannya bukan-bukan. Saya pula jenis tak pun nak kuat sabar. Sebab tu saya minta mikrofon yang tidak ada wire. Senang saya balik. Kalau soalan itu tak pun nak sihat bunyi dia. Jadi bila mereka ajak soal jawab, maknanya saya tak payah ceramah, hanya bersoal jawab je untuk dalam 300 orang dalam dewan tu. Saya kata okey, lagi senang. Tak payah saya cakap banyak, soal je jawab, soal jawab. Tak ada jawab, diam je lah. Kadang-kadang pelik juga yang jemput saya ceramah ni. Dia kata, Ustaz, kami nak buat Maulidur Rasul. Bagus. Bila Ustaz free? Bila you all nak buat? Sekian-sekian lah, insyaAllah bolehlah. Siang, malam, pagi, petang? Pagi Ustaz. Ceramahnya bila? Tak ada ceramah Ustaz. Ulang balik. Tak ada ceramah Ustaz. Habis tu kita buat merhaban, berjanji, makan balik. Kenapa saya tanya? Sebab dah selalu sangat dengar ceramah. Jadi kita buat makan-makan je Ustaz. Oh bagus. Itu nama dia ekonomi, nama dia. Tak payah saya ngambilkan Elio cakap Astaghfirullahalazim. Ada jenis itu tuan-tuan. Pelik-pelik manusia dalam dunia ni. Nak buat maulid tapi tak ada ceramah. Kita berhaban, berjanji je. Jadi dalam soal jawab tadi ni, dia tanya, saya adalah pesara daripada ini. Soalan saya tidak pernah minta kepada Allah untuk dilahirkan. Saya tidak pernah minta untuk dijadikan oleh Allah. Kemudian Allah jadikan saya atas muka bumi, dan Allah letakkan hukum dan sebagainya. Persoalan saya ialah, bila saya tak taat, saya dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan saya tak minta pun dijadikan. Kemudian saya dihumban dalam neraka pula. Apa cerita ni? Kalau Allah tak jadikan saya, tak ada saya masuk neraka. Ini soalan saya ni. Kalau tuan-tuan jadi saya, adakah patut dibaling handphone, mikrofon pada dia tuan-tuan? Subhanallah. Itu soalannya. Dia tak pernah minta untuk dijadikan. Kemudian bila dijadikan, kena taat. Bila kena taat, tak taat masuk neraka. Jadi akak-akak kalau dia tanya pada akak soalan tu, akak-akak nak jawab apa? Ya tak ya juga je. Sudah akak Subhanallah. Allah jawab dalam Al-Quran persoalan kamu beribu tahun yang lepas. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami jadikan jin dan manusia atas dunia ni melainkan untuk beribadat kepada Allah. Jawapan dia, Allah yang maha berkuasa, dunia ni dia punya, akhirat ni dia punya, segala-galanya dia punya, termasuklah kita. Yang Allah Ta'ala jadikan ni dia punya. Dia nak jadi, dia tak jadi, itu bukan masalah kita. Dia jadikan segala sesuatu itu ada sebab. Dan sebab Allah Ta'ala jadikan kita dan jin ialah untuk beribadat pada dia.
Kalau kau faham tujuan kau dijadikan, selesai masalah. Bukan setakat kita dijadikan untuk beribadat. Jin juga, tuan. Cuma jin kita tak nampak. Demo pun sembahyang tadi, cuma tak nampak. Kalaulah kita nampak jin, tinggal tu imam. Itu pun tu imam sebab dia tengok ke depan. Kalau dia tengok ke belakang, dia dengan dia lari sekali, tuan. Hikmah dia. Sekarang ni Allah Ta'ala jadikan abang supaya untuk beribadat kepada Allah. Dan Allah tak jadikan pula abang ni duduk terkontang-kanting dalam dunia. Pertama, Allah bagi Rasul pada abang. Kemudian Allah bagi Quran pada abang. Allah bagi hidayah pada abang. Allah bagi rezeki pada abang. Allah bagi segala-galanya pada abang. Abang hanya perlu taat kepada Allah. Dan Allah Ta'ala kata, ganjarannya syurga. Soalan dia, kenapa abang masuk neraka? Sebab abang tak taat pada Allah. Salah Allah atau salah abang? Kenapa abang masuk neraka? Sebab abang tak taat pada Nabi Muhammad. Salah abang atau salah Allah? Sebab abang tak ikut Quran. Sebab abang tak ikut sebagaimana perintah Allah. Jawapan dia neraka. Bukan salah Allah, salah abang. Sebab abang tak taat. Kalau abang jadi orang taat, syurga tempat abang. Bila abang masuk syurga, ada tak abang cakap pada Allah, saya tak minta pun dijadikan, kenapa saya masuk syurga? Tak ada pula kau cakap macam itu. Inilah tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, Allah Ta'ala bagi kepada dia ganjaran yang besar. Ajran azimah, ganjaran yang besar. Dibangkitkan dengan siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surah An-Nisa ayat 66, 67, 68, 69. Jadi tuan-tuan, kita jadilah hamba Allah. Tadi saya ambil gambar dengan abang. Di luar ada 4-5 orang anak-anak muda tadi. Segak rambut dia, tuan-tuan. Belah tepi lagi. Pakai pomade. Pada kedik abang kita tadi. Saya kata, segak rambut abang ni. Masya Allah. Belah tepi. Wah, ada sahabat dia kata, kami baru nak hijrah, Ustaz. Dia baru nak berhijrah. Kata orang Perak. Ni rambut belah tepi. Sebab tu ada orang cakap, jangan belah tepi rambut, kerana tipu. Subhanallah, Masya Allah, kami nak hijrah. Sebab itu dalam dunia ni tuan-tuan, Allah bagi peluang, Allah bagi peluang, Allah bagi peluang, Allah bagi peluang. Allah Maha Pengampun pula. Kalau kita tersalah, patah balik. Kalau kita tersilap, pusing balik. Balik ke pangkal jalan. Cari balik jalan yang lurus. Jangan kau hijrah ke alam kubur, kau hijrah dalam keadaan kau lawan Tuhan. Sebab itu Allah Maha Pengasih. Tetapi tengok pasir di pantai. Kita kalau pergi ke pantai, tengok pasir. Ada orang pergi ke pantai, tengok Mak Saleh. Cik awak teropong lagi tu. Astagfirullahalazim. Orang beriman, dia pergi ke laut, dia pergi ke pantai, dia cari kebesaran Tuhan. Dia tengok pasir di pantai, banyaknya pasir. Kalau dosa kita lebih banyak daripada pasir di pantai pun Allah ampunkan. Selagi kita tak buat syirik pada Allah. Punya pengampunnya Tuhan. Cuba tengok bintang di langit. Kalau dosa kita lebih banyak daripada bintang di langit pun Allah Ta'ala ampunkan. Ampun, minta. Innallaha ghafurur rahim. Sebelum kita nak hijrah tu. Ini tak nak minta ampun. Tak nak buat ibadat. Kemudian bila salah, mati masuk neraka, nyalahkan Tuhan. Sedangkan Allah sentiasa buka pintu keampunan kepada kita. Taubat kepada kita. Tuan-tuan yang saya hormati. Bila Allah Ta'ala kata, aku jadikan jin dan manusia ialah untuk ibadat pada Allah. Maka apakah doa yang paling bagus untuk kita minta pada Allah? Dalam masjid ni termasuklah yang bercakap ni macam-macam doa minta, kehendak minta. Ada yang minta kaya. Ada minta jadi kaya. Siap menyanyi lagi. Kalau aku kaya, hari-hari hari raya. Ada orang yang minta
tambah zuriat. Saya dapat anak seorang, Ustaz. Kalau boleh nak dapat anak lagi, doa siang malam. Okey. Ada yang doa minta anak sebab tak dapat anak lagi, dah 20 tahun kahwin, tak ada anak. Ya Allah, nak anak, ya Allah. Bila kita kata, ya Allah, Kak, apa yang Kak doa depan dalam Hijr Ismail ni, Kak minta anak, Ustaz. Oh, Kak tak ada anak. Sabarlah. Ialah kadang-kadang akak heran, jiran akak tu tak kahwin pun dapat anak tiap tahun. Wah, sudah. Akak yang kahwin ni pun tak beranak apa kata dia. Sabar Kak, sabar. Ada yang minta tambah lagi isteri. Ya ada sekarang dah 2. Cadangan cukup kota, Ustaz. Cita-cita besar. Dia bawa baju dia daripada butik baju isteri dia. Baju siapa ni bang? Baju isteri saya. Masalah apa Ustaz tolong jampi baju ni. Bila dia pakai, dia suka rela nak sign Ustaz. Subhanallah. Akak-akak yang mana suami beli baju tu, langkah dulu baju tu. Tak apa benda dia jampi. Wallahu'alam. Ada orang yang doa siang malam, minta jadi pemimpin. Aku nak jadi calon, aku nak jadi YB. Macam-macam. Ada yang minta siang malam, pagi petang, anaknya sihat, diri dia sihat, macam-macam. Dalam banyak-banyak permintaan doa yang Allah Ta'ala suruh kita doa, ud'uni astajib lakum, Allah nak bagi doa apa yang paling baik, apa benda yang paling baik. Kata-kata ulama yang kita boleh ambil, tuan-tuan, kata dia, khairum ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Permintaan, tuntutan yang paling baik sekali untuk kamu minta daripada Allah ialah minta kepada Allah, mudahkan aku untuk aku menunaikan perintah Allah. Itulah permintaan paling besar yang paling bagus sekali. Allah jadikan kita untuk ibadat pada dia. Maka kita ni tuan-tuan, doa yang paling kita kena minta, ya Allah, permudahkanlah aku untuk menunaikan segala permintaan, segala perintahmu, ya Allah. Berilah aku sihat, ya Allah, aku nak sembahyang. Berilah aku kedekat, ya Allah, aku nak datang masjid. Ya Allah, bagilah aku kekuatan, aku nak puasa, ya Allah. Ya Allah, bagilah aku rezeki, ya Allah, aku nak buat haji, ya Allah. Ya Allah, bagilah aku sihat, ya Allah, biarlah aku lidah, aku boleh sentiasa baca Quran, ya Allah. Sebab tu Nabi Ayub alaihissalam habis penyakit badannya. Dia mohon pada Allah. Ya Allah, kalau kau nak uji aku dengan sakit ni, silakan ya Allah, aku redha ya Allah. Tapi minta satu ya Allah, janganlah bagi lidah aku ni rosak. Kalau lidah aku ni rosak, bagaimana aku nak sebut namamu ya Allah? Lidah dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, pernah tak kita minta ya Allah, berikanlah aku hidayah supaya aku kekal dengan sembahyang ya Allah. Ya Allah, bagilah aku hidayah dan anak-anakku hidayah, mereka ni kekal dengan sembahyang ya Allah. Yang banyak orang minta, ya Allah, bagilah anakku dapat kerja tetap ya Allah. Sekarang ni kontrak. Ya Allah, bagilah anakku dapat jodoh ya Allah. Tak naklah orang Perak, kalau boleh biarlah Melaka. Senang kalau beranak ke apa ke, senang dalam satu negeri Ustaz weh. Ini anakku pula bercinta dengan orang Sierra Leone pula jauh ni ya Allah. Sierra Leone pergi dia. Pernah tak kita minta, ya Allah, kemudahkanlah urusan aku, ya Allah, aku nak sembahyang, ya Allah. Berapa ramai yang habis-habis sembahyang, alhamdulillah. Syukur padamu, ya Allah, kau bagi hidayah pada aku, dapat aku sembahyang maghrib, ya Allah, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Ini habis-habis salam, belah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, belah tu. Tak doa amat, bid'ah. Tak zikir mat, bid'ah. Apa salahnya kau duduk? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dapat aku sembahyang maghrib ya Allah. Panjangkanlah umur aku nak sembahyang isyak pula lepas ni ya Allah. Berapa ramai ya habis-habis sembahyang pergi salam dengan tu imam. Imam, terima kasih imam, terima kasih. Kenapa Sebab imam jadi imam sembahyang saya tadi, saya dapat 27 kali ganda imam. Terima kasih imam. Ini tidak. Tengok-tengok imam jadi imam saja. Allah, silap. Dia pula jadi imam, lambat lagi. Sembahyang tarawih je tak. Dia marah tu imam baca slow. Dia kata silap tengah sembahyang tu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dia kata dalam hati dia, silap ke datang tu imam. Allah
citizen sini macam kata. Tuan-tuan yang saya hormati, jom kita minta kepada Allah satu benda yang Allah fardukan pada kita dan kita boleh buat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut kepada kita bagaimana kita nak berjaya. Qad aflaha man, ada zakkaha, ada tazakkah. Berjayalah yang pertama siapa dia? Orang yang bersih. Bersih apa? Bersih daripada sifat syirik. Bukan setakat bersih pada zahir. Baru ni saya buat ceramah, saya jemput Ustaz Abdullah Khairi dengan Ustaz Aslin Bahri. Buat siang, pukul 11 pagi. Saya tak campur dia orang cakap tentang Ustaz Abdullah Khairi ni garang. Sekali sergah kita, hoi! Terkejut buruk kita tuan. Tapi heran kena sergah pun. Relax pakcik tu tidur. Hoi, tidur lagi tuan. Ngantuk sungguh hamba Allah. Bila saya habis kuliah saya, sebelum tu kuliah saya, selepas tu baru forum, datang satu hamba Allah. Dia salam dengan saya. Bila salam tuan-tuan, melekat bau dia dekat saya. Busuk gila. Gila pun tak busuk macam ni. Saya duduk sebelah dia tuan-tuan, busuknya ya Allah. Ustaz, saya datang ni nak jumpa Ustaz Abdullah Khairi, nak ambil tanda tangan dia. Silakan. Ya Allah, busuknya orang ni mandi ke tidak? Saya panggil pegawai-pegawai saya, ambil dia, bawa masuk ke pejabat saya, mandikan dalam bilik air saja. Beli sabun, beli ubat gigi, beli kentuala, kamu sental dia sampai habis. Peduli apa saya? Saya kata dekat tukang kebun saya, Din, mandikan dia, gosokkan dia. Ustaz, kalau saya mandikan dia, kalau dia seronok macam mana? Sudah tuan-tuan. Saya Din ni lembut pula tuan-tuan. Tak payah, akan jadi ikut lain pula. Tuan-tuan, oi. Buka baju, buka seluar dalam. Saya buang dalam tong sampah. Busuk. Saya ambil seluar dalam saya, bagi kat dia. Tapi yang belum pakai lah. Singlet, bagi kat dia. Baju yang belum pakai, bagi kat dia. Seluar, bagi kat dia. Kopiah pun bagi kat dia. Minyak wangi sebotol, saya bagi kat dia. Bang, lain kali kalau datang majlis ilmu, wangi-wangi malaikat suka. Malaikat tak suka busuk-busuk. Abang-abang, cuba tengok malam ni, busuk ke tidak? Cuba cium ketiak tengok. Abang pun pening, tambah orang sebelah, lagi pening tau. Tak khusyuk sembahyang. Nak berjaya, kena bersih. Bersih apa? Zahir. Saya pergi tandas tuan-tuan. Oh, Alhamdulillah. Bersih. Ada standar setengah masjid tuan-tuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita duduk-duduk je, tutup pintu je, berlubang. Saya boleh keluar kepala tuan-tuan. Dia orang ni tak nak tukar lain ke pintu ni tuan-tuan. Saya kena panggil PA saya, tutup lubang tu. Dia begini. Bila dah habis, saya jolok punggung dia. Dah siap, baru jalan tuan-tuan. Masjid tuan-tuan bersih, kapet bersih, cantik, Alhamdulillah. Bersihkan yang di rumah kita, bersihkan badan kita, bersihkan tempat tidur kita. InsyaAllah kita jadi orang yang berjaya. Bersihkan apa lagi? Bersihkan daripada sifat syirik. Orang yang bersih zahir tapi syirik tak berjaya. Berapa banyak orang-orang lain yang tak Islam bersih tapi tak beriman pada Allah, tak berjaya juga. Saya pergi ke Jepun, bersih gila tuan-tuan. Oh ya Allah. Dia tengok air dalam longkang tu, ya Allah bersih benar. Ikan boleh berenang tuan-tuan. Dia orang bela ikan dalam longkang depan rumah. Kita terus selah ada, ular sawa ada dalam tuan-tuan. Saya masuk dalam tandas ni, keluar balik tuan-tuan. Ya Allah, ni tandas ke apa? Bersih gila ni. Ini tandas ni. Bila masuk tuan-tuan, duduk situ, tak tahu pula nak guna tandas ni. Mana satu air nampak, mana satu flash banyak benda kat dinding ni. Setekatnya tu keluar lagu, nyang Doraemon. Lagu pula pergi dia tuan. Saya tekan yang ni pula, jadi mangkuk tandas jadi panas. Panas. Masa bila pula air ni pula, ya Allah tuan-tuan, Ustaz jadi panas, Ustaz jadi sejuk.
Kita tekan yang ni, kita bangun. Dia pancuk pergi keluar tu. Orang luar belah kata, "Oi, makan masak." Oh, marah pula dah. Oh, terlebih bersih musuh hati lah kita tuan-tuan. Ya Allah, tapi sayang, mereka tak ada agama. Mereka tak percaya pada Tuhan. Kebanyakan orang mereka mencari-cari agama, tuan-tuan. Kerja mereka hanyalah untuk hidup, makan, kerja, tidur, balik rumah buat kerja. Macam kita orang Islam, kita ada matlamat untuk ibadat kepada Allah. Sebab tu kita diajak berhijrah untuk jadi orang lebih baik di sisi Allah. Yang keduanya, manusia yang berjaya. Ni siapa dia? Wa zakara asma rabbih. Orang yang sentiasa sebut nama Allah. Ingat pada Allah. Ini orang yang berjaya. Aku ni tak pernah sembahyang. Allah suka kat aku ke tidak ni? Dia tanya diri dia. Aku ni sembahyang tapi tak khusyuk. Allah suka tak pada aku? Aku ni sembahyang tapi selalu di hujung waktu. Allah benci orang yang sembahyang di hujung waktu. Cuba semua benda kita kaitkan dengan Allah. Hari ini hari jadi aku. Hari ini hari lahir aku, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Kau panjangkanlah umur aku. Aku boleh ibadat lagi, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Sebut pada Allah. Hari ini hari jadi Datuk Ihsan kita. Nak baca doa ke? Baca doa. Kena nak menyanyi, tuan. Allah selamatkan kamu. Itu Haji Bakhil, tuan. Tuan-tuan, sebut doa tu. Allah selamatkan kamu. Kan bagus. Daripada happy birthday to you. Allah tak ada, apa pun tak ada. Apa benda pun kau kaitkan dengan Allah, maka kau akan berjaya. Allah Ta'ala uji kita. Sabar, non. Allah sayang pada engkau, non. Allah ambil keluarga kita, meninggal dunia. Sabar. Dia meninggal hari baik, alhamdulillah. Matinya dalam husnul khatimah, alhamdulillah. Kan tenang hatinya. Apa-apa pun sebut Allah. Bila hilang barang, keluar pada masjid, kasut hilang. InsyaAllah Allah gantikan kasut yang lebih baik daripada itu. Kan tenang hatinya. Keluar dari masjid, motor hilang. Wai, 3 suku hilang. Cari, report dah semua dah. Rupanya tak bayar dah 6 bulan. Kedai dah tak ambil balik, bukan kena curi. Itu tak bayar, tak. Berapa ramai yang keluar daripada masjid, motosikal hilang, datang kawan. Kenapa, Din? Motor hilang pula. Aku dah cakap, sebab tu kemalah datang masjid. Aku dah sekali dah dulu, sebab tu aku tak datang masjid lah. Ini bukan Ustaz Kazim datang, aku datang. Dia pun bukan datang sembahyang, dia nak mencuri. Apa kena mengena mencuri dengan masjid? Apa kena mengena kasut hilang dengan tak datang masjid? Allah uji aku. Mudah-mudahan Allah gantikan balik motor yang lebih baik daripada itu. 2 minggu tak jumpa Y3 suku. Hari ni kita dapat dah anak beli kita RXZ. Wah, RXZ pergi sekolah. Tu imam tu. Relax kita ada jumpa. Allah gantikan yang lebih baik. Manusia yang berjaya ialah manusia yang sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Dia akan berjaya. Yang ketiga, manusia yang berjaya apa dia? Fasalla. Manusia yang sembahyang. Adik-adik, berjayalah macam mana pun dalam pelajaran, tak sembahyang, fail. Akak-akak ni punya solehah dalam depan suami, tapi tak solehah dengan Allah, fail. Abang-abang punya romantik. Akak-akak dapat suami yang romantik, minum air kelapa, kongsi straw. Naik motor punya rapat, dua-dua dalam raga motor. Ya Allah, romantiknya ustaz, suami saya. Suami saya ustaz caring ustaz. Saya kalau berjalan dekat pasar raya Merak Saksa ustaz, pasar raya Gian ustaz, suami saya ambil saya buh dalam troli tolak ustaz. Untung saya dapat ustaz. Dia sembahyang tak? Dia sembahyang tak? Tengoklah kalau dia bad mood, dia tak sembahyang. Kalau dia happy mood, dia sembahyang. Oh, kau dapat suami yang gagal kau. Alhamdulillah ustaz, saya dapat suami saya sembahyang ustaz. Kayak hari kedua kahwin tu, dia jadi imam ustaz. Oh, bagus. Saya memang perlukan suami jadi imam untuk saya ustaz. Oh, dia sembahyang pun jadi imam. Zuhur.
Surah pertama dia baca surah ini, rakaat pertama dia baca surah ni. Ya Allah, macam mana kau tahu dia baca surah tu? Dia baca kuat. Alhamdulillah, sudah tuan-tuan. Sembahyang zuhur baca kuat, apa kejadahnya kau? La ilaha illallah. Gagal lagi tu tuan-tuan. Sebab tak betul. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, bagaimana kita nak hijrah? Apa kepentingan kita untuk hijrah? Supaya kita baik di sisi Allah. Supaya kita baik di sisi Allah. Di dunia kalau tuan-tuan tak terima saya, tak apa. Datang ke Melaka, rela halau. Ustaz Kazim ke? Ustaz Kazim ke? Ya saya. Bla 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 bla. Awak straight je, belah kanan tu ada simpang tau. Dia tulis situ, signboard, Lebuh Raya Plus. Balik bla 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 bla. Garangnya rela. Contoh, kalau sini tak nak, saya pergi tempat lain pun salah. Ada masalah saya. Besok saya ceramah di Keningau. Malam besok di Keningau, Sabah. Hari Isnin saya di Ranau. Malamnya di Nabawan. Hari Isninnya, hari Selasa, Negeri Sembilan. Rabunya Putrajaya. Kamisnya Bagan Serai. Tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tak nak terima saya di Malaysia, tak apa. Saya ceramah dekat Afrika. Apa masalah? Kalau Kak Leha tak nak Abang Bidin, tak apa. Abang Bidin nikah dengan Kak Nak. Kalau Kak Nak tak nak Abang Bidin, tak apa. Ramai lagi nak pada Kak Nak. Tapi kalau Allah tak nak terima di hari kiamat, nak pergi mana? Kalau Allah tak terima kita di hari kiamat, Allah tak bercakap dengan kita, Allah tak layan kita, Allah tak tolong kita, wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tengok pun tidak. Nak pergi mana? Tak apa lah. Balik kampung air hitam darat pun salah. Bang, abang dah sampai ke akhirat, abang dah tak boleh balik ke dunia bang. Kalau abang tak dapat masuk syurga bang, abang nak pergi mana? Neraka bang. Sebab tu kita kena membuat persiapan yang paling kemas untuk menjadi orang yang Allah redha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Biar kita berhijrah selepas ini, hijrah kita pergi menghadap Allah dalam keadaan Allah Ta'ala redha. Cuba kita tengok ustazah kemarin meninggal dunia sedang baca Quran, tak lihat. Baca doa tahlil, baca tahlil. Wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahum wahidun. Oh, mati sedang baca wa ilahukum ilahum wahid. Mati. Oh, manisnya. 100 tahun orang kena. Inilah kubur ustazah tu. Dia meninggal tengah baca Quran. Ya Allah. Keluar siang malam, satu dunia ambil gambar dia. Manisnya mati menghadap Tuhan. Bayangkan tuan-tuan mati tengah karaoke macam. Menyanyi. Oh, Mas Ayu menyembur Elio. Kena kara, mati tu. Satu dunia cakap. Mati di tengah karaoke. Orang pergi kubur orang cakap, ya ni yang mati kena karaoke. Atau mikrofon, dengan mikrofon dia orang tanam sekali sebab melekat gitu dia. La ilaha illallah, buruknya mati tuan-tuan. Sebab tu kita sekarang ni nak hijrah. Bila nak hijrah, buat persiapan supaya penghijrahan kita nanti betul. Wajib semua orang ni berhijrah. Jangan cakap pula, Ustaz, saya tak nak hijrah, Ustaz. Saya lahir di Melaka, kahwin pun di Melaka, berkeluarga pun di Melaka. Apa sebab saya nak hijrah ke tempat lain? Abang tak nak hijrah ke kubur? Wajib berpindah ke kubur. Wajib berpindah daripada dunia pergi ke akhirat. Barzakh. Nak tak nak, suka tak suka. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Yang hantar, anak hantar, isteri hantar, suami hantar, pegawai syarak hantar, tok ketua kampung hantar, orang kampung hantar. Lepas-lepas dikebumikan, semua balik. Jarang suami tunggu mayat dalam kubur dengan isteri dia.
Bila isteri dimasukkan, suami duduk bersila sebelah di dalam kubur. Orang jemput naik, tak nak naik suami dia. Sampai penggali kubur ajak. Sudahlah Din, baliklah. Yang mati tetap mati. Kita yang hidup kena teruskan hidup kita Din. Bangunlah Din. Itu nama dia penggali kubur. Tok Hadik nama dia. Saya pun terbayang-bayang, orang gali kubur memang kena cakap macam itu ke? Banyak je penggali kubur elok saya cakap, tak ada suara tekan pun. Baru dia jumpa penggali kubur di Kemunting. Macam mana Abang Haji? Dia tak ada orang mati Ustaz, rehat sikit. Selama dia cakap. Abang Haji, abang gali lubang dengan cangkul ke apa? Cangkul. Kenapa tak beli backhoe kan senang saya cakap. Beli backhoe yang kecil bang, yang mini backhoe. Dialah masuk dalam kubur, greng, 4 kali kau dah habis. Masalahnya boleh beli Ustaz, duit tak ada. Selama je dia cakap. Tak ada pula. Abang Haji sihat hari ni Abang Haji? Hari ni saya rehat, tak ada banyak. Tak ada pula dia cakap macam tu Ustaz. Gerun naik bulu rumah tau bila cakap macam tu. Ada tak bila mati satu-satu hamba Allah, suami teman? Tak boleh ha. Abang teman leha. Kalau datang malaikat, abang jawab. Kau support dia malaikat, bisu kau. Tinggallah kita seorang-seorang. Kereta balik, motosikal balik, yang hantarnya penuh ke kubur. Van mayat paling awal balik. Van mayat paling awal. Mana mat? Ada satu lagi jenazah. Nak hantar tu ke mentakap pula kata dia. Motor balik, termasuk yang balik, yang siram air tu. Jak tu. Rupa-rupanya anak tertinggal dekat kubur. Malam tu baru mak teringat. Mana jak yang siram kubur bapak kamu tadi? Oh, tinggal kat kubur mak. Ya Allah, mak beli kat Langkawi tu. Ya Allah. Oh, ingat ke tinggal kat kubur? Tinggal berapa pergi ambil? Pukul 10 malam pergi cari tuan. Jak tu pun orang ambil. Ada setengah yang paling tinggal pun payung kertas dekat atas tu. Payung dulu-dulu kertas letak kat depan tu pun. Itu pun orang curi tuan-tuan. Lalu tengah hujan, payung tak ada, dia tengok payung kat kubur tu. Cantik punya. Dia masuk dalam kubur, dia buat balik tuan-tuan. Oi. Malam tu dia mimpi, mayat tu datang. Bawa balik payung aku, dah hantar balik. Jadi abang-abang curi dari payung tu. Dia ngikut balik, saya tahu. Habis balik. Yang tinggal kita apa? Amalan. Amalan tinggal. Dan amalan tu dia takkan tinggalkan kita. Malaikat tanya pada cahaya yang terang menderang ni, kau siapa? Saya baca Quran. Saya ni Quran. Saya ni pahala Quran yang dia baca. Saya akan teman dia sampai bila-bila. Rupanya yang duk teman kita dalam kubur nanti, salah satunya ialah qiraatul Quran. Orang yang selalu baca Quran. Sekarang kita baca TikTok 2 jam sehari. Baca Quran 2 minit. Agak-agak TikTok teman kita ke tidak? Baca Quran tak nak. TikTok kau tengok berjam-jam. Siapakah yang salah? Ku tak tahu. Agak-agak dalam kubur TikTok jawab macam tu ke? Kena bala dengan malaikat, TikTok jawab. Siapakah yang salah? Yang akan tolong kita ialah Quran. Jomlah baca Quran. Nak baca macam mana Ustaz? Saya tak pandai baca. Kita ada imam. Belajar dengan imam. Tambah tuan-tuan ni, imam parlimen ada. Imam dun pun ada. Dahsyat. Ni belajar dengan dia. Malu lah Ustaz, saya dah 68. Tak baca Quran, nampak sangat saya ni. Malu lah Ustaz. Biar malu dalam dunia. Jangan kau dah hijrah ke alam kubur, kau nak malu dengan malaikat. Biarlah malu. Apa salah? Kalau malu dengan imam, belajar dengan isteri. Pergi belajar dengan isteri. Nak belajar apa? Isteri pun dah meninggal. Kalau dah meninggal, datang ke sekolah saya. Sekolah saya sekolah pondok orang tua-tua. Banyak stok di sana. Makcik-makcik banyak. Umur 68, 79, 84 pun ada. Tongkat datang ambil dia. Pergi belajar dengan isteri. Leha, ajarkan abang Quran. Abang takutlah nanti tak ada apa teman abang dalam kubur. Ya Allah. Akak-akak
Maka ajarlah suami. Kalau malu dengan isteri, cucu ni boleh ni. Ni cucu ni nampak ni. Nampak tuan-tuan. Nama Aiman. Aiman, tolong ajar atuk. Atuk tak pandai baca Quran. Ya ke atuk? Bodohnya atuk. Zalim betul cucu ni. Semua bodoh kat atuk ni. Aiman pun bila mengajar atuk, janganlah garang sangat. Belajar Iqra, jangan garang. Atuk tu pun terbuka hati, alhamdulillah lah. Oh, toh. Laju lah Avatar. Kena ja. Abot. Ja. Garangnya cucu. Sudah tuan-tuan, menangis pula. Sampai ja je menangis, tak baca sampai sekarang tuan-tuan. Tak naklah macam tu, biarlah. Malu pun tak apa. Janji ada teman di dalam kubur. Apa yang menemani kita? Zikir. Zikir. Kita nak zikir berapa ribu kali. Zikir ni paling untung tuan-tuan. Sembahyang, ada masa boleh, ada masa tak boleh. Sembahyang. Kak nak sembahyang, kak nak? Kak nak uzur. Tak sembahyang? Itu uzur. Kak nak umur berapa? 79. Oh, ada haid lagi ya? Kak nak makan nyonya mana? Oh, patutlah pun subuh. Tapi orang perempuan yang haid boleh zikir. Nampak? Sebab tu Allah kata zikir. Zikir tak ada had. Orang haid boleh zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sembahyang ada had. Puasa lagi. Ada puasa yang diharamkan waktunya. Raya pertama, Aidil Fitri. Jangan duk puasa pula. Ajak, mainlah makan. Puasa. Hai. Raya pertama puasa apa? Itulah katakan tak puas lah puasa hari tu Ramadan 30 hari. Tak apa benar rasanya itu kau puasa juga hari ni. Itu sewek nama dia tak. Tak boleh. Hari raya korban tu kena korban. Jangan duk puasa pula. Zikir, silakan. Silakan. Tuan-tuan nak puasa, ada tempat dia. Nak sembahyang, ada tempat dia. Nak baca Quran, ada tempat dia. Tapi zikir, any tempat. Any tempat tu. Duduk dalam kereta, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Basahkan dengan lidah, dengan zikir. Masuk dalam kereta je, bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwata illa billah. Masuk dalam kereta, keluar saja daripada rumah, zikir. Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwata illa billah. Itu yang Nabi ajar. Oh, cantik rambut dia. Subhanallah. Tengok saya kata apa? Cantik rambut dia. Subhanallah. Itulah cara nak puji orang. Okey. Ini kita kadang-kadang boleh tengok orang. Cantik gila. Gila sebut belakang. Bila tengok gemuk. Gila nampak tu. Boleh tak kita sebut Allah selepas ni sebagai zikir? Tengok orang cantik, masya-Allah, tabarakallah, subhanallah, cantiknya. Dan bila orang puji anak kita cantik, puji rumah kita cantik, kereta cantik, cucu cantik, hadza min fadli rabbi. Cantiknya rumah awak, hadza min fadli rabbi. Balik pada Allah. Cantiknya rumah awak. Dia gelak pula tuan-tuan. Dalam kampung ni rumah saya boleh cantik pun. Oh, tak sedar diri ni tuan-tuan. Balik pada Allah. Apa benda dapat pun balik pada Allah. Ini nama yang tadi, wa dzakara asma rabbih. Balik pada Allah. Jadi pahala. Duduk dalam kereta, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar. Tengok kereta lalu. Wong, Allahu akbar, lajunya dah. Ini bila kereta potong kita. King Myvi. Wong, mampu yang kau. Kenapa abang cakap mampu yang kau? Abang orang Melaka. Apa seorang Melaka boleh begitu? Jangan cakap begitu. Tengok budak berempit. Wong. Hai, lajunya. Wong. Aksiden lah kau. Jangan. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, selamatkanlah budak tu ya Allah. Kan bagus. Tengok orang berniaga. Ya Allah, bisnes dia majukanlah ya Allah. Ini tidak. Bila tengok orang berniaga tepi jalan, aku agak
2 minggu tutup tu. Pergi rumah kenduri kahwin, makan nasi ngap-ngap pengantin sampai. Ni 2 bulan je ni ngap-ngap. Jahat je perangai. Apa salahnya kita zikir barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma bil khair. Itu yang diajar. Jumpa pengantin, dia tengah duduk makan beradab tu, barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma bil khair. Doa untuk dia, tak payahlah menyanyi barakallah. Pakcik ni buaya putus ke apa? Supaya zikir itu menerangkan kita dalam kubur. Orang yang banyak sebut la ilaha illallah, luar dia dalam kubur. Cerah dia dalam kubur dengan sebab sedekah. Ini bekalan yang kena bawa. Hari ini kita buat ceramah. Sebelum ceramah, saya dah nampak tadi dalam plastik merah tu. Cuma saya tak buka je. Nasi lemak ke, roti ke apa. Dah ada orang sedekah dah tuan-tuan. Allah. Allah. Saya tak silap saya roti ke dunia. Ada yang tengok, lah roti ada. Yang nasi ambeng ke, nasi biryani ke. Oh, ya Allah. Tuan-tuan, tahun depan kita buat ceramah Ahli Jerah. Satu kampung datang, satu orang bawa satu juadah. Kak Leha bawa nasi lemak, Abang Bidin bawa mi kari, Haji Dolah bawa mi Bandung, Pusuk bawa burger, yang ni bawa tapan yaki ke benda ke, yang ni bawa Starbucks pun bawa. Semua pakat bawa, himpun, habis-habis ceramah makan. Haji Dolah pula bawa mangkuk tingkat kosong. Apa pun tak bawa, mangkuk tingkat kosong je. Begini dia buka balik tuan-tuan. Oi, bukan Haji Dolah sini, di Afrika ni. Kalaulah kita buat macam tu seronok tuan-tuan. Oi, nak dapat pahala sedekah supaya kubur kita nanti cerah. Sebab bila dah masuk dalam kubur, dah tak boleh buat ibadat. Kenapa yang kita kena hijrah ke arah kebaikan? Sebab kita akan hijrah ke alam kubur, dan bila masuk je dalam kubur, dia bukan rumah sembahyang. Dia bukan rumah amalan. Dia rumah soal jawab muka nakir. Dia rumah untuk cacing ular kala jengking. Dia adalah rumah yang sunyi dan orang lain tak boleh bantu kita. Jangan duduk dalam kubur baru minta nak balik. Malaikat, nak balik. Nak buat apa kau balik? Nak sembahyang. Dulu kenapa tak sembahyang? Nak balik. Menjerit dalam kubur nak balik. Agak-agak balik kata, baliklah outing 4 jam. Tu tengok duduk dalam kubur boleh outing ke? Hari Sabtu outing. Balik tengok duduk dekat ruang tamu di rumah. Dengan kain kapan begini tengok TV. Isteri keluar dari dapur. Bila abang balik? Abang sampai. Hujan kat kubur, lemah air masuk tu. Bila balik kejap tu, malaikat pun okey lah. Tapi sebelum kunang kena balik tu. Tu tengok macam itu. Kalau mayat balik, kita pun lari tau. Baca Yasin, orang masjid datang. Suami datang ketuk pintu tu dia. Oh, tak mau dah. Kita ni dikehendaki waktu masih hidup. Waktu dah mati, cepat-cepat orang nak tanam. Kita ni disukai masih hidup. Bila dah mati nanti, sayang macam mana pun, ke kubur lah pergi dia. Sebab itu tuan-tuan, yang akan menemani kita ialah amalan. Maka Allah pesan kepada kita, jom buat bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalan dia apa tuan-tuan? Bekalan dia ialah takwa. Tu bekalan dia untuk bawa dalam kubur. Nak hijrah jumpa Tuhan. Apa bekalan dia? Takwa. Apa yang ada sekarang ni yang boleh jadikan kita sebagai bekalan? Diri kita. Aku jadikan diri aku ni sebagai pembawa bekalan untuk akhirat. Yang tu yang kita semayang. Jangan buat maksiat. Kita buat kebaikan. Yang kedua, apa benda yang kita nak bawa untuk amalan kita? Harta benda kita. Aku ada tanah, banyak keping tanahnya.
aku wakaf untuk masjid. Aku ada harta, aku wakaf untuk Allah Ta'ala. Aku ada barang emas, aku bagi pada masjid. Tambahkan lagi, besarkan lagi. Inilah yang nak tolong aku dalam kubur. Diri kita, harta kita. Lagi apa benda lagi yang boleh tolong kita? Ni anak-anak kita. Tuan-tuan, mak kita dah meninggal, bapak kita dah meninggal. Tapi tuan-tuan sekarang berada dalam majlis ilmu ni, mak bapak kita sedang menikmati amalan yang kita sedang buat. Tadi kita sembahyang maghrib berjamaah, mak bapak kita di alam barzakh sedang menikmati anakku pus pahala. Habis sembahyang tadi tuan-tuan berzikir, mak bapak kita menikmati zikir yang sampai pada mereka. Sebab kita buat amalan. Bayangkan kalau kita buat dosa, apa yang sampai pada mereka pula? Bayangkan pula kalau kita yang mati, agak-agak anak boleh tak membekalkan pahala pada kita yang berpanjangan? Ini soalan yang kita kena jawab, tuan-tuan. Allah Ta'ala dia bagi, ada di kalangan kita Nabi, ada di kalangan kita syuhada, ada di kalangan kita orang soleh, ada di kalangan kita ialah orang siddiqin. Benda inilah yang ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ni dalam dunia saya nampak Rasulullah, saya boleh tengok Rasulullah. Nanti kalau saya meninggal, Rasulullah wafat, macam mana saya nak tengok Rasulullah lagi? Apatah lagi Rasulullah duduk di makam yang paling tinggi dalam syurga, macam mana saya nak jumpa Rasulullah? Rasulullah diam, tuan-tuan. Sebab apa Nabi diam? Sebab Nabi tak tahu nak jawab. Turun Jibril bawa ayat Quran daripada surah An-Nisa ayat 67 68 tadi. Allah Ta'ala kata, siapa yang taat pada Allah, siapa yang taat pada Rasul, dia akan dibangkitkan duduk dalam syurga bersama dengan para Nabi. Kita tak payah jadi Nabi. Kita hanya taat pada Allah dan Nabi, duduk dengan Nabi dalam syurga. Jom tuan-tuan jadi hamba yang taat kepada Allah dan Rasul. Hijrah ke arah itu je. Tak susah. Awak tak payah jadi orang siddiqin. Tuan-tuan nak jadi macam Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah, beratnya tuan-tuan. Oh, Sayyidina Abu Bakar. Dia sekali sedekah seluruh harta dia. Kita nak sedekah kena lunjuk kaki. Gagau dalam poket. Mana yang RM1 tadi? Ini ke kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Ada pun syirik cantik. Tiba-tiba aku nak jadi Abu Bakar. Abu Bakar kepala otak engkau. Kedekut gila engkau. Ada yang sembahyang Jumaat, orang muda edarkan tabung. Waktu khutbah, dia buat keluar RM5. Ni RM5, aku nak bagi RM1 je. Buat balik 4. Astaghfirullahalazim. Boleh kira bicara pula. Dia buka tabung RM4. 1, 2, 3, 4. Macam mana nak masuk syurga, tuan-tuan? Kita macam mana nak jadi orang soleh? Macam mana nak jadi orang siddiqin, syuhada? Nak mati syahid? Nak buang selimut subuh pun susah. Tapi kita boleh duduk dengan para Nabi. Kita boleh duduk dengan para sahabat. Kita boleh duduk dengan mereka. Bila, Ustaz? Bila kita jadi orang yang taat pada Allah dan Rasul. Kita duduk dengan mereka sampai Allah kata wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman karib dalam syurga. Jom tuan-tuan jadi orang yang taat pada Allah dan Rasul. Nak jadi taat itulah yang susah. Nak jadi orang yang taat itulah yang payah, tuan-tuan. Nak bayar zakat pun susah hati. Nak puasa pun susah hati. Dia tengok jam. Jam ni mati ke apa? Tak azan-azan lagi ni. Tok Imam lambat azan seminit, dipecatnya Tok Bilal. Sepatutnya masuk 7.11. Apa pasal kurang azan 7.15? Pecat Tok Bilal. Lambat azan 3 minit. Tok Bilal kata, saya pun puasa juga. Saya pun nak buka puasa juga, kata dia. Orang yang paling banyak korban Tok Bilal bulan Ramadan. Dia bukan buka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia terus bang. Jarang Tok Imam, Tok Bilal tu stop. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia
Dia minum air tu, dia ngap makan kurma. Kita yang buka puasa ni, pesan ke orang tua dia. Tak ada tuan-tuan. Dia terus 30 hari tuan-tuan. Dia azan tanpa dia buka puasa. Berapa ramai yang ucap terima kasih pada Tok Bilal. Banyak benda yang senang tapi kita tak buat. Apa benda yang senang tak buat? Nombor 1, terima kasih. Senang sebut terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jarang sebut. Abang-abang, sebutlah terima kasih kat isteri. Duduk atas katil tu, isteri baca surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk. Habis dia baca, kita menghadap pada dia. Leha, abang nak ucap terima kasih. Kenapa abang? Leha jaga abang, Leha jaga anak-anak abang, terima kasih. Oh, sama-sama abang. Itu tanggungjawab Leha. Besok lepas subuh meninggal suami dia, patutlah dia minta maaf. Buat tabiat rupa dia. Jom kita minta maaf. Nombor 2, benda paling senang, minta maaf. Pegang tangan isteri, minta maaf setiap malam. Abang minta maaf jika ada salah apa-apa abang pada Leha. Abang minta maaf ya. Abang, kalau abang tak minta maaf pun, Leha dah lama maafkan abang. Alhamdulillah. Sebenarnya abang dah nikah 2 dah 6 bulan. Nah, sudah tuan-tuan. Dia terajang pula, jatuh katil pula kita tuan. Minta maaf. 2 benda ni paling senang dibuat, tapi ramai tak boleh buat. Akhirnya dia mati dalam keadaan berdosa dengan orang. Dia berpindah alam dalam keadaan dia salah dengan orang. Macam mana kita di hari kiamat tuan-tuan? Ada dosa ngumpat. Nak cari dia di hari kiamat macam mana? Awak kata dia gemuk dan dia tak suka awak kata dia gemuk. Dan dia mati, tak sempat kita minta maaf. Minggu ni ramai benar orang musuh-musuh mati, orang terkenal. Aman Shah mati. Penyanyi 80-an Aman Shah. Bila ku ingat, bila ku kenang, mati dah. Berapa ramai yang ngumpat Aman Shah? Yang mati selepas Aman Shah siapa? Sami Belu. Oh, sudah. Kerajaan tidak bertanggungjawab atas apa-apa kemalangan. Oh, sudah tuan-tuan. Dia pun mati dah. Dia tak apa lah, tak Islam, masalah lain. Ini hak sama-sama Islam ni. Ngumpat, dosa paling banyak kita buat. Akak-akak tak mencuri, akak-akak tak merogol orang. Jarang orang perempuan rogol orang. Akak-akak tak mencuri, akak-akak tak bunuh orang. Abang-abang sini tak tikam nombor. Kalau nak tikam nombor pun pergi negeri lain, takut orang nampak. Abang-abang takkan tikam. Tuan-tuan ingat ustaz kita nak tikam ke? Dengan pakai jubah, kepiah. Beratur elok. Mana ustaz? Tikam nombor ya. Takkan dia buat. Dan kalau betul dia tikam pun, Cina jual nombor, takkan jual ke dia? 22, 33. Cina tu kata apa? Encik, ini kedai number lah. Kalau pergi dia buat pos, ujung sana ada tuan-tuan. Kita takkan mencuri. Saya ni tuan-tuan, nak minum berdiri, saya tak sanggup. Saya nak minum berdiri, saya tak sanggup. Sebab apa? Orang tengok. Ustaz Kazim orang tengok. Orang kenal. Lagi, saya bersyukur sebab orang kenal saya. Sebab bila orang kenal saya tak buat jahat, dia nak ngorak pun tak boleh, dia orang kenal. Mak tadi Ustaz Kazim kenyai mata, mak gatal, mak. Mampus saya. Diam, jentan. Bersyukurlah saya jadi terkenal. Pasal apa? Pasal saya terpelihara. Nak minum berdiri di kedai kopi pun saya malu. Ya Allah. Pegang mak. Ustaz Kazim. Dah viral Ustaz Kazim minum berdiri. Bayangkan kalau saya pergi tepi pantai di Langkawi pakai bikini. Berlari-lari bawa pelampung pun. Lagi orang cakap, mak tu bukannya ceramah dekat masjid As-Salam hari tu ke mak? Sebab tu tuan-tuan, apa kedudukan kita, kita bersyukur. Allah jaga kita.
Tapi dosa yang saya buat apa? Dosa ngumpat. Yang ni yang kita buat. Kak Leha memang tak rogol orang. Tapi Kak Leha ngumpat. Abang Bidin ngumpat. Tengok Ustaz Kazim. Kata muka dia, kata tak nampak pun. Nampak. Tengok dalam TV putih, datang betul-betul hitam Ustaz dia. Sudah tuan-tuan. Kemudian sembahyang. Allahu Akbar. Ustaz Kazim dah balik ke Ipoh. Ada kita minta maaf ke dia? Di hari kiamat Allah soal, kenapa kau kata dia hitam? Yang ni dosa lidah kita. Maka Nabi sebut, siapa yang beriman pada Allah, falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat, tolong cakap yang baik-baik ataupun diam. Apa dosa yang selalu kita buat selain daripada lidah? Dosa kemaluan. Kencing tak basuh. Naik motor nak terkencing. Berhenti kat ladang sawit. Kencing dekat ladang. Kepala dekat pokok pisang. Bergeguk pisang. Tak basuh, naik motor jalan. Diseksa dalam kubur. Saya paling takut tuan-tuan kalau pergi dekat highway tu, R&R punya plus punya rehat tu. Tandas dia mangkuk dekat dinding punya banyak. Yang kencing di situ hak pakai kepiah putih pun ada. Saya merok dia buka zip gini, diri kencing ni. Mana basuh ni? Kepiah tak? Macam mana sembahyang suruh? Elok saya keluar tandas, dia berhenti kencing. Waalaikumsalam Ustaz. Salam dengan saya pula. Sudah tuan-tuan. Tadi kau pegang apa? Abang-abang. Basuh. Saya basuh Ustaz. Tapi selepas 2-3 langkah abang berjalan, air kencing abang keluar balik. Abang tak berdehem. Kencing jalan terus. 2-3 tapak berjalan, keluar air kencing. Datang sembahyang. Bila nak sah? Sebab tu Nabi suruh berdehem. Saya dah berdehem Ustaz. Tak keluar-keluar Ustaz. Melompat. Tak payahlah melompat. Kak Leha, tak payahlah berdehem kuat benar. Allah. Apa penyakit kamu ni Leha? Suruh berdehem. Yang ketiga, apa dosa kita ni yang banyak? Tumit. Bila kita ambil air sembahyang, bila basuh kaki, tak kena tumit. Selamba dia basuh kaki, tumit tak kena air, kering je naik. Tak kena tumit, maknanya tak sah wuduk kau. Bila tak sah wuduk, sembahyang kau pun tak sah. 3 benda ni kena jaga tuan-tuan. Lidah, kemaluan, tumit. Berhati-hati sungguh. Sebab ada orang yang ambil ringan tentang kencing. Ada orang yang ambil ringan tentang lidah. Ada orang yang ambil ringan tentang tumit. Sedangkan benda inilah yang akan menyusahkan dia di dalam kubur. Diseksa di dalam kubur kerana apa? Lidah dan kemaluan. Yang seorang ni jalan ke dunia dulu, bawa benda yang bukan-bukan dengan lidah dia. Mengumpat, mencarut, memaki, mengadu domba, melaga-lagakan orang. Yang ni pula diseksa dalam kubur sebab apa? Kencing dibasuh dengan tidak sempurna ataupun langsung tidak dibasuh. Masya Allah tuan-tuan yang saya hormati. Jadi apa yang kita nak buat dalam dunia ni? Bukan susah. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tur ayat 26. Surah At-Tur ayat 26. Apa dia yang Allah Ta'ala kata? Jadilah golongan musyfiqin. Apa dia musyfiqin? Golongan yang berhati-hati ketika hidup dalam dunia. Aku tak buat benda dosa, aku takkan campur benda dosa, aku tak nak terlibat dengan dosa. Bukan setakat diri aku, diri keluarga aku juga. Aku pastikan bahawa aku jadi musyfiqin, berhati-hati. Nak makan, berhati-hati. Halal ke haram? Tuan-tuan, zaman kita sekarang ni dah nak kata moden, taklah moden, tapi dah open. Orang Islam kita dah boleh makan di kedai orang bukan Islam. Dia tulis itu no pork. Asal no pork dia masuk. Yang tukang ni bukan Islam, yang ni bukan Islam, yang tukang rebus mi pun bukan Islam, tukang cedok mi pada dia pun bukan Islam, dia pun makan dia Islam. Yang hak lain semua tak Islam. Bang.
Kedai ni bukan orang Islam punya. Tak apa, no pork. Dalam bracket no babi. Tapi orang bukan Islam buat bang. Itu. Saya tak nak tahu. Mi halal, kuah halal, fish cake halal, fish ball halal. So what? Balon je lah. Ngau sudah berpeluh-peluh hidung. Bila Jabatan Agama pergi serbu, memang tidak halal. Dalam dia punya periuk tu, tulang babi. Sebagai perisa nak bagi manisnya kuah dia. Bila pegawai tanya, kenapa kamu letak tulang babi dalam mi ni? Saya jual untuk orang bukan Melayu. Itu orang Melayu datang, apa saya salah? Saya jual, dia orang datang, dia orang order, saya jual sajalah. Itu orang minta mi kari kuah laksa, saya bagi sajalah. Lelah benar menjabat agama betul pula. Dia jual untuk orang dia. Yang kita orang Islam pergi beratur tu baik. Dia nak duit. Kita pula nak tekak. Hello, tuan-tuan. Kamu tak rasa geli? Saya sepanjang saya berceramah ni, macam-macam benda saya jumpa. Perangai mentera darah orang. Tahu, perangai mentera darah pelahap. Yang saya jumpa, orang yang makan babi. Orang Islam Melayu. Lebih berani, tuan-tuan. Dia orang perempuan. Sila, YB kita. Wakil lah, YB kita. Sila. Duduklah di atas. Boleh bersanding tuan. Elok kita punya sahabat sampai saya pun nak berhenti dah. Allah nanya. Begitulah ceramah saya pada malam ini. Saya ngusik je tuan. Dia perempuan, belum kahwin. Datang jumpa saya, minta saya jampi. Saya tanya, akak sakit apa? Tak ada sakit, tapi saya ketagih. Ketagih apa? Makan babi. La ilaha illallah. Dia punya makan babi tu tuan-tuan, sampai siap beli, simpan dalam peti ais. Kita buka peti ais kita, buah, buka bahagian beku, ayam, daging. Dia buka bahagian beku, babi. Gini ni. Dia kata, Ustaz, saya tak boleh tinggal, Ustaz. Saya tahu benda ni haram, tapi saya tak boleh tinggal, Ustaz. La ilaha illallah. Orang perempuan kita belum kahwin. Macam mana nak buat, tuan-tuan? Kenapa yang kak suka? Kawan-kawan dia ajar, mula-mula makan lunch dengan dia orang lah kan. Kemudian dah biasa-biasa dia kata try lah, why not? Why not you try? Try first. Bila try first, dia main second, dia main third, dia main fourth, dia main five. Semua dia main, give me five terus. Sekarang makan babi. Kita ni sebut babi pun nak muntah. Cuba kat nak sebut babi 4 kali. Babi berat muntah tu. Dia pula, sedap. Oh, kamu tak musyfiqin. Jadi orang yang musyfiqin, jangan makan benda haram. Jadi orang yang musyfiqin, jangan pakai benda haram. Abang-abang, jangan ada pakai kain baju batik, sutera, jangan. Itu pakaian orang perempuan. Abang-abang, jangan pakai baju ketat. Seluar ketat. Kadang badan dia sadar, pakai seluar ketat. Ya Allah, nampak. Oi. Hajah Rogayah tengok. Gitu dia. Kita selalu tengok orang perempuan ketat. Kita kata, hey, jangan ketat-ketat. Habis itu kalau laki-laki ketat, tak apa pula. Sama je lah. Lu basuh motor pakai seluar pendek. Basuh motor Y 3 suku. Jiran sebelah rumah begini, si Dekai dia tengok. Hajah tu dia tengok. Bulu dada pula daripada pusat sampai ke muka. Ini tengok. Suami dia keluar pakai ikat pelekat. Bulu apa pun tak ada, kata dia. Budak tuan-tuan. Oi abang-abang, oi jagalah pakaian. Ada yang main takraw, seluar pendek. Bila dia nak jadi tekong, dia suka lipat ke atas lagi. Begini. Dia suka tarik tu, nampak? Oh, baik aku pakai sepeda. Tu kan senang. Jaga bang, bersukan lah. Tutup aurat. Akak-akak yang rajin bersukan naik basikal, ketat
rosak segala-galanya. Patut suami kita dah beli basikal baru. Rupanya ada geng perempuan ketat-ketat naik basikal begini. Suami kita masuk sekali. Oh, ini abangnya. Bergaduh pula. Jaga adik-adik perempuan. Zaman sekarang, zaman orang perempuan tindik di lidah. Subang ni 4 sampai ke atas. Orang perempuan sekarang. Bila dia jelai dah, ada subang di lidah. Ya Allah, Intan, passion mak, tak ada apa pun. Macam tu. Mak tanya pula, seronok ke pakai? Seronok mak. Mak nak buat juga. Dah, tuan-tuan. Tak boleh menyerupai orang lain, adik-adik. Dulu orang laki-laki, perempuan, orang laki-laki muda pakai subang belah kanan. Sebelah je dia pakai. Belah kiri dia tak pakai. Belah sini dia pakai. Dia tiru Mak Saleh, dia tiru orang black man, negro, dia pakai. Dia pun duduk di kampung air hitam darat dia pakai. Bila pergi Kuala Lumpur, di Bukit Bintang, jumpa dengan orang gelap. Sudah. Apa yang tengok aku ni? Abang-abang, tanda pakai subang sebelah kiri, tu tanda gay. Jantan dengan jantan. Isyarat dia apa? Pakai subang sebelah. Patut dia mengurak aku. Allah, sudah. Jaga-jaga dek, jangan ikut orang dek. Di Malaysia ni, yang pakai subang sebelah lembu je. Biar lembu pakai subang sebelah. Yang kita pakai subang sebelah apa siapa? Jaga-jaga musyfiqin. Sampai pada satu tahap, jangan ambil tanah orang. Ada yang ubah batu sempadan tanah. Jiran dia duduk di Kuala Lumpur, jarang balik Melaka. Bila sukat tanah, dia suruh juruko kata, kamu rejak satu kaki. Tak banyak pun, sekaki je. Ubah batu sempadan. Memang sekaki diubah, tapi panjangnya 400 kaki. Dapatlah hasil kelapa sawit, getah, bendang. Dapat daripada 400 kaki yang diambil daripada tanah orang sebelah. Nak jawab apa dalam kubur tuan? Kalau kita jadi musyfiqin sungguh-sungguh. Alhamdulillah Ustaz. Allah pelihara saya. Saya baju Melayu ini je Ustaz. Kain cotton. Saya tak ada ubah-ubah tanah Ustaz. Saya tak ada tanah. Harap tanah kubur je Ustaz. Saya betul-betul cakap saya orang masjid Ustaz. Saya tak ada 4 orang bangku saya Ustaz. Betul saya cakap Allah pelihara saya Ustaz. Allah pelihara Ustaz. Tapi dia cilok pisang. Yang tu pula sangkut. Orang letak pisang di situ untuk sembahyang Jumaat. Dia datang pukul 11. Dia buka satu. Cantik pisang mah ni. Wah, cantik. Dekat 10 sikat. 10 sikat dia bubuh dalam motor dia. Kemudian buat balik. Leha. Ya. Orang bagi untuk masjid yang kau kata buat balik buat apa? Jaga-jaga tuan-tuan. Melainkan minta izin pada dia. Mat, aku ambil 4 sikat. Ambil lah Haji, sedekah. Ini tidak cilok. Ada yang tak sempat buat balik. Dia simpan dalam raga motor, tutup dengan kain pelikat. Habis mayang Jumaat, dia buka kain pelikat, tinggal kain je. Pisang tak ada. Haram jadah, betul. Dia pun kena cilok juga. Astaghfirullahalazim. Ini nama dia budaya kepisangan. Nama dia. Hai tuan-tuan, kalau ada orang bawa pisang ke masjid, jangan kutuk. Kita kadang-kadang bila orang bawa pisang ke masjid, kita ngata, pisang lagi? Minggu lepas pisang, minggu ni pisang. Apple tak ada, anggur tak ada, buah naga pun tak ada. Apa yang kau bawa? Ada sendiri. Dia komand-komand, dia bawa juga pisang yang boleh dimakan. Kau bawa pisang apa? La ilaha illallah. Makanlah. Cuma lepas makan, pergilah berkumur. Jangan lepas-lepas makan waktu khutbah ngok. Bila Allahu Akbar, dia masuk sembahyang. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabir. Manis telan dah lebuh. Sembahyang je lebuh tuan-tuan. Macam mana sembahyang boleh rasa pisang? Manis pula. Jentik telinga dia. Tak sah sembahyang kamu boleh makan pula. Ada yang menjadikan tak khusyuk sembahyang. Sebab saya tak makan Ustaz. Waktu sebelum sembahyang memang saya tak makan. Takut
Kita punya elio kan, terasa dia punya manis tu. Tu macam mana? Saya makan lepas sembahyang Jumaat. Oh, tu simpan di mana? Dalam poket. Oh. Dia tak tahu yang tu lagi bahaya. Membahayakan orang sebelah. Bila dia sujud, pisang tu bergolek. Rabbi ghfirli wa namni wajibuni Allah, tu golek dah pula. Orang sebelah tak khusyuk. Oi, pisang. Orang belah kiri berkata, sempat lagi kamu ni. Bila sujud sekali lagi, subhana rabbil a'la, dia ambil pisang tu rebuk. Allahu akbar. Orang sebelah tengok, dah rebuk kata dia. Pisang tak habis-habis. Astagfirullahalazim. Tapi jangan lupa, jangan ngutuk buah pisang, buah yang disebut oleh Allah dalam Quran. Buah yang Allah sebut dalam Quran buah apa? Rumman. Okey, dalam surah Ar-Rahman. Buka surah Ar-Rahman ayat 68, ayat 69. Fihi ma fakihatun. Dalam syurga tu ada buah, dalam duanya ada buah. Wa nakhlun wa rumman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada buah kurma, ada buah rumman. Buah rumman, buah delima, ada 3 ayat dalam Quran. Mesti hebat buah rumman ni tuan-tuan. Buah delima ni mesti hebat. Kalau tak hebat, Allah tak sebut 3 kali dalam Quran buah delima. Jom tuan-tuan makan buah delima, kulit dia pun bermanfaat, biji dia pun bermanfaat, apatah lagi buah dia. Untuk orang sakit perut, untuk orang kanser, untuk orang sakit jantung, buah delima paling bagus tuan-tuan. Tapi sayang, jarang kita makan buah delima. Dan kalau makan pun kita makan buah tu dah kerah dia, kulit dia sudah melengkung-lengkung. Ambil yang fresh. Kalau tak boleh nak simpan fresh, beli jus dia. Yang tak ada gula lah, ingat beli pula fresh yang gula pula. Dia minum yang betul-betul freshnya. Elok tuan-tuan. Buah yang kedua, buah kurma. Dalam Quran disebut buah kurma. Alhamdulillah. Orang sekarang senang dapat kurma. Dulu bulan Ramadan baru dapat. Itu pun made in India. Abang-abang yang sebaya umur dengan saya akan ingat kurma zaman dulu-dulu beli dalam guni tu. Bila buka puasa pasir punya seksa nak dapat kurma. Sekarang kurma punya hebat. Dapatkan kurma-kurma daripada kami. Maryam, Mabrur, Yusuf. Senang. La ilaha illallah. Makan abang buah kurma bang. Ajwa kak, ajwa kak 7 biji kak. Untuk jadi ubat tak kena kepada kita ni racun. Kurma ajwa. Belilah. Yang ketiga buah apa yang Allah sebut dalam Quran? Buah tin. Buah zaitun, buah pisang. Yang ni dan buah anggur. 6, 7 buah yang Allah Taala sebut dalam Quran. Jom tuan-tuan kita ambil apa yang Quran sebut, aku buat. Apa yang Quran kata, aku cuba amalkan. Mudah-mudahan ada keberkatan pada kita. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, kita hidup ni tak lama. Seorang-seorang meninggalkan kita. Cuba tuan-tuan tengok, kalau ada gambar masjid, AJK masjid, jemaah masjid lama-lama dulu. Gambar pun hitam putih lagi. Dipamer dekat ruang. Kita pun tengok. Ni gambar bila je? Ini gambar 79. Mula-mula masjid ni dibuka ustaz. Oh ni orang kampung gotong royong. Oh. Ada lagi ikut dia. Tak ada dah ustaz. Oh tinggal saya seorang ustaz. Astagfirullahalazim. Bayangkan tuan-tuan, seorang tu bila malaikat nak mari? Kita nak seronok lagi. Kita nak leka lagi. Sedangkan kita nak hijrah. Nak hijrah dah ni. Tiba-tiba kita tak kenal kain kapan. Tadi saya tengok satu orang kata, dia orang seberang, negara seberang. Dia keluar daripada Islam sebab dia tak sanggup tengok mayat dia kena bungkus dengan kain kapan. Dia tak suka tengok orang bungkus mayat dengan kain kapan. Dia kata dia keluar daripada Islam sebab dia tak nak dibungkus. Dia nak duduk dalam keranda pakai kot, dia senyum, dia nak macam tu. La ilaha illallah tuan-tuan. Sanggup dia menukar agama hanya dengan kain kapan saja.
Macam-macam orang tuan-tuan hari ini menukar agama tentang dunia. Berapa hari lagi tuan-tuan kita nak hidup? Sebab tu baru ni saya tegur pada artis-artis yang perempuan. Saya tegur, saya kata, tutup-tutuplah aurat. Allah suruh tutup. Saya takut nanti bila mati, orang nak masuk dalam Facebook, tak ada gambar yang tutup aurat. Untuk diletakkan Al-Fatihah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai orang kena ambil marker pen hitam, tudungkan pula rambut dia. Sampai bila orang nak buat macam ni? Saya cakap pada suami-suami mereka, abang-abang, Nabi kata 3 golongan tak akan cium bau syurga. 1, mudminun khamrin, orang yang kekal sampai mati minum arak. 2, wal'aq, orang yang derhaka pada mak bapak. 3, wadayus, yang dayus tak akan cium bau syurga. Saya kata dekat dia orang, walaupun awak berlakon, tapi awak pegang tangan orang lain itu berlaku. Awak tidur sekatil, berlakon atas katil, berlaku. Dan suami pula kata, saya izinkan sebab dia berlakon. Saya suami, saya izinkan. Awak dayus. Bila ada orang tegur, dia sound pula pada orang yang tegur. Dosa isteri saya tanggung, okey? Wah, beraninya awak. Jom abang-abang, kita semayang teruk bang. Kita puasa teruk bang. Kita pergi haji teruk bang. Kita pergi umrah pun duit belanja banyak, tu boleh masuk kena tipu lagi. Punya teruk nak dapat umrah, tapi tak dapat pahala. Sebab apa? Isteri no shoes, kita dayus. Letih. Tak usah duk bangga lah dapat cium Hajar Aswad. Saya dapat 3 kali Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Itu pun seksa Ustaz. Yang pertama teruk sikit Ustaz, bertolak-tolak Ustaz. Saya diwangkat Ustaz, tapi dapat juga secium Ustaz. Kata abang keluar macam mana? Keluar juga Ustaz. Tinggal tali pinggang hijau je Ustaz. Kain ihram semua hilang Ustaz. Tak payah banggalah kalau awak dayus. Macam mana dah terdayus Ustaz? Awak biarkan isteri awak tak tutup aurat. Pakai baju kebaya, kain terbelah sampai ke paha. Awak tak tegur dia, awak tak larang dia, awak tak tarik dia masuk dalam rumah, pakai baju lain, baru keluar. Maka selama itulah tuan-tuan, Allah tak terima amalan kita. Akak-akak, sayanglah pada diri akak, sayanglah pada suami. Tolong jaga betul-betul. Jangan jadi no-shoes. Adik-adik, tolong jadi anak yang taat pada mak bapak. Banyak anak yang boleh taat. Masuk, dah maghrib. Baik mak. Oh, taat. Pergi masjid, malam ni saya Kazim. Baik mak. Taat tu. Besok hantar mak ke masjid. Ustazah Ramlah nak mengajar petang besok. Baik mak. Tapi yang paling susah anak-anak nak taat, mak tak suka kamu kahwin dengan dia. Mak tak nak kamu kahwin dengan dia. Mak tak kenal. Itu mak nak suruh saya kahwin dengan siapa? Tunggulah dulu yang datang yang terbaik. Tak, masalah dia mak nak kahwin ke saya nak kahwin? Saya mak tahu. Mak suka ke mak tak suka, saya nak kahwin juga. Yang tu yang ramai fail. Aiman, ayah nak kahwinkan kamu dengan anak ketua kampung. Ayah dah kahwin, saya pula. Ini zaman 2022 ya. Bukan zaman dulu. Dulu boleh orang tua yang arrangekan. Sekarang bukan lagi ayah. Mak kata, kalau kamu tak setuju dengan ayah, cakaplah, tapi jangan tengking. Dah ayah tu pekak mak oi. Dia kata pekak pula dah. Tuan-tuan dengar tak anak teriak, anak menangis tu, anak kucing ke apa-apa? Bila saya tengok budak kecil menangis, saya teringat satu kes. Menangis anak dia sejak daripada mula lahir sampai 6 bulan. Padahal ada ketuk pintu. Tak berhenti lagi menangis dia. Pintu, amat albab. Tukar nama, tak berhenti menangis. Berubah merata-rata, sawan tangis, kata bomoh. Ustaz, duk menangis, nyonya, ya Allah. Apa masalah budak ni? Doktor kata apa? Pasang ke? Buaya tersimpul ke?
Dah buat ustaz, doktor kata normal sihat. Saya tak tahu ustaz, kita orang tak boleh tidur ustaz. Saya dah 6 bulan tak kerja ustaz, menangis je. Saya teringat pada cerita P. Ramlee Ahmad Al-Bab. Tu ketua kampung ini, anak saya apa salah, anak saya menangis sajalah. Saya sudah runsing lah tu P. Ramlee dah. Kita semua sepakat di kampung Hai Pening Lalat. Tu cerita Ahmad Al-Bab. Bila dia orang duduk suami isteri begini, mai kat atuk, mai atuk dukung, mai kat atuk dukung. Lagi kuat pula saya dukung tuan-tuan. Oh, menangis dia. Saya letak balik pada mak dia. Soalan saya satu je. Masa kahwin dulu, mak bapak reda? Cakap dengan saya. Masa akak kahwin dengan abang, abang kahwin dengan akak, mak bapak reda tak? Dia tengok suami, suami tengok dia. Mak tak suka tak? Bapak pun tak setuju. Habis tu, kita orang kahwin juga. Sebab apa ya? Cinta perlu dipertahankan. Kalau gitu, pertahankanlah anak awak. Awak tahu tak? Salah satu benda yang datang selepas derhaka pada mak, inilah masalah dia. Tapi orang tak nampak, tuan-tuan. Keredaan Allah bila mak bapak reda. Memang awak ada perasaan, memang awak ada pilihan. Mintalah izin mak, mintalah restu bapak. Tapi kalau mak kata ambil yang ni, mak suka. Bapak kata ambil yang ni, bapak suka. Baik mak, saya taat pada mak, saya taat pada bapak. Telefon mak awak, wak, kita putus mak saya suka kahwin dengan orang lain. Minta maaf sangat ya, saya kena taat pada mak saya. Bye-bye wak, burung, wak. Apa salah je? 2 minggu lepas berputus dengan kau, dia kahwin orang lain. Mak nak pergi mana? Buat tuan-tuan. Saya cakap ni saya buat. Walaupun berat, saya pun ada makruh juga. Ada makruh juga. Mak kata, Kazim, mak nak kamu kahwin dengan dia. Baik mak. Saya nak sambung belajar mak, baru habis diploma mak. Kahwin. Baik mak. Mak, kerja tak ada, duit tak ada. Mak bayar semua. Baik mak. Tapi bila ada duit, bayar balik. Baik mak. Kahwin saya tuan-tuan. Saya tak pernah pergi rumah makan mertua saya tak nak pergi. Saya tak nak jumpa mak bapak dia. Mak saya uruskan. Saya ikut saja. Sebab Allah kata dengar cakap mak saya. Pilihan mak mesti terbaik. Sudah. Bila sampai akad nikah, masuk dalam kampung, jalannya muat sebuah kereta je. Mak saya kereta depan, saya belakang, tengah belakang ada lagi. Mak saya berselisih dengan kereta orang lain. Kereta orang lain tu bagi lain. Mak saya lepas. Bila sampai giliran saya, kereta tu tak bagi. Saya sangkut, mak saya dah terlepas ke depan. Allah, mana pula rumah pengantin ni. Handphone tak ada masa itu. Handphone tak ada. Bila sampai naik kereta tu tuan-tuan, tengok rumah kenduri. Alhamdulillah, sampai juga rumah kita. Jom kita turun. Saya pun perbetulkan samping, betulkan songkok, bawa hantaran keluar. Datang orang naik motor. Bukan sini, depan lagi. Tuan-tuan bayangkan kalau saya tersilap tuan-tuan. Duduk bersila tengah-tengah rumah ni. Ni mana pula pengantin tuan-tuan. Saya silap rumah tuan-tuan tahu. Bila dah selesai akad nikah, pukul 3-4 petang. Apa aku nak buat dia? Nak nyembang dengan siapa? Satu orang pun aku tak kenal. Tengok-tengok ada orang bawa lori nak angkat meja dengan kemah. 2 orang pekerja dia. Saya pun kata kesian pula dia orang ni. Saya pun pakai seluar, pakai t-shirt, angkat meja sekali. Bapak mertua saya datang. Nak hantar pergi mana? Saya tak tahu. Dia ingat saya pekerja situ. Entah boleh bayar tak? Ni cuti sekolah banyak kot orang tepah no? Tak tahu mana saya tahu. Dia ingat saya pekerja kanopi sekarang. Punya saya tak kenal dan dia pun tak cam saya. Tapi tetap saya kahwin. Sebab apa? Sebab saya nak cari redha Allah Ta'ala. Bila mak suruh, saya tak nak bantah. Dan Allah bagi rezeki macam-macam lepas itu. Jadi adik-adik yang mana nak kahwin ni, mintalah izin redha suami, apa nama mak pak dulu. Jangan main belasah je. Jangan dia ikut drama. Drama suruh belasah je, kau kahwin je dulu. Lepas kau dapat anak seorang, kau balik. Mesti mak kau terima. Buat tuan-tuan. Buatnya mak mati. Carilah sesuatu yang Allah redha.
yang mak bapak redha. InsyaAllah Allah akan redha pada hidup kita. Jadi saya diberi masa 1 jam 15 minit. Masa pun dah tamat. Saya dah ceramah 32 tahun. Inilah kali pertama datang masjid, tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi kalau nak jemput lagi 32 tahun daripada sekarang. Wallahualam. Saya pergi umrah hari Sabtu 3 hari bulan lepas. 3 bulan saya pergi umrah. Saya balik pada hari Khamis. 5 hari saya duduk di Mekah. Lepas itu hari Jumaat saya ceramah di Melaka, hari Sabtu Melaka, Ahad Melaka, Isnin lepas saya di Pulau Pinang, hari Selasa di Ipoh, hari Rabu saya di Pulau Pinang. Subhanallah. Hari Khamis saya di Bota, semalam saya di Gurun. Semalam saya di Gurun. Hari ini dengan tuan-tuan hari Sabtu. Besok di Keningau. Selasa di Nabawan, Ranau. Hari Selasa Putrajaya, hari Negeri Sembilan, Rabu Putrajaya, Khamis Batikan Serai. Hari Jumaat saya tak ingat. Itulah kerja saya. Kerja saya sebagai pendakwah. Tak ada. Isteri kata, abang tak ada rumah. Tak apalah. Abang dakwah. Mama jaga anak-anak. Pengorbanan supaya Allah redha. Sebab tu ada satu makcik baru ni sebelum saya pergi umrah, dia datang jumpa saya umur 64. Ajak saya kahwin. Dia kata, Ustaz, sudi tak kahwin dengan saya? Umur kak berapa? 64. Ustaz, kahwin dengan saya? Tak payahlah kak. Saya kencing manis, darah tinggi, jantung semua ada. Saya sibuk kak. Kalau kak kahwin dengan saya, tak ada jumpa kak. Minta maaf lah kak Minta maaf Confirm tak nak ni? Betul kak? Tak nyesal? Tak. 64. Kalau 24 insyaAllah. Yang kena faham, tak faham sudah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.